Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan sambil-sambil menunggu sahabat-sahabat kawan-kawan kita, insyaAllah. Jadi pertama kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan untuk berada sama-sama dalam majlis ingat memperingati kita ini, majlis untuk kita sama-sama membina satu suasana kita berkongsi sedikit demi sedikit untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi pertama-tama kita tenangkanlah hati-hati kita, fikiran kita, dengan kita merasakan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada kita sehingga kan diberikan kita peluang untuk hidup sampai hari ini. Jadi Allah bagi peluang untuk hidup sebenarnya bukanlah tak sengaja, bukanlah dalam keadaan yang maknanya tidak ada apa-apa perkara yang penting, tapi sebenarnya bila Allah bagi kita hidup, Allah memberikan kepada kita peluang untuk kita memperbaiki diri kita. Itu nombor satu. Peluang untuk kita bertaubat, muhasabah, tengok apa yang kita lemah, kita tingkatkan, tengok apa yang dosa-dosa kita perbaiki. Jadi dari situlah insya-Allah kita akan semakin baik, semakin mendekati kekuatan insya-Allah. Pertama sekali, sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain masuk pelan-pelan insya-Allah, marilah sama-sama kita melihat realiti yang ada pada hari ini. Realiti yang ada pada hari ini sebenarnya kita lihat keadaan COVID-19 ni, kalau di Malaysia ni nampak macam tenang, nampak macam tidak ada apa-apa peningkatan dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok di tempat lain yang teruk, kita tengok di Amerika dah 1,000 orang lebih mati, di UK, di Itali, begitu juga di negara-negara lain. Jadi kita melihat bahawa krisis ini ataupun satu kita kata wabak ni adalah merupakan satu yang sedang melanda dengan semakin lama semakin beratlah nampaknya, semakin berat. Dan kita tak tahu sejauh mana, selama mana kita akan berada dalam keadaan hari ini, iaitu berada dalam keadaan duduk dalam rumah, tidak boleh nak keluar, dalam keadaan yang kita mengawal pergerakan kita dan sebagainya. Jadi apa pun yang berlaku dalam hidup kita ni, nombor satu tuan-tuan perempuan adalah kita rasa bahawa mesti ada kebaikan dia, mesti ada hikmah dia, terutamanya kepada orang yang beriman. Kerana orang beriman ni dia tahu apa yang ada pada dia, mesti ada kebaikan dia, hikmah dia. Jadi yang nombor satu, tuan-tuan rahmati Allah, bagaimana yang kita sebut sebelum ni, hikmahnya antaranya ialah kita diberi peluang untuk muhasabah. Kita nak kena muhasabah. Sebenarnya kita banyak lemah, banyak kekurangan, banyak masalah, banyak dosa dan sebagainya. Jadi kita nak kena tengok balik tentang perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terus melakukan kesalahan yang sama. Kita tidak terus berada dalam dosa yang sama. Kerana perkara yang penting dalam hidup kita ini bukanlah hanya setakat kita hidup di sini, tetapi macam mana kita nak pastikan bila kita balik berjumpa Allah, kita berada dalam keadaan yang terbaik, Tambahan sekarang ini, daripada apa yang kita kaji, ujian ni akan menjadi tambah besar.
3 tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas. Sebenarnya ada beberapa orang putih, kita kata Mak Saleh lah, yang telah membuat kajian dan analisa berkenaan dengan hala tuju pergerakan dunia. Dan kita dapati mereka telah membuat analisa, antara mereka ialah pakar-pakar dari sudut ekonomi. Dan mereka menyatakan berkenaan perkara yang bakal berlaku pada masa-masa yang akan datang mengikut trend analisis mereka berkenaan dengan perkembangan ekonomi. Jadi apa yang mereka katakan daripada 3 tahun yang lepas, mereka telah menyatakan bagaimana keadaan krisis-krisis seperti ini akan berlaku. Malahan mereka telah menyatakan kenapa perkara itu akan berlaku. Tetapi daripada kajian yang mereka buat, kita mendapati daripada fakta-fakta yang dia beri, menunjukkan bahawa sesungguhnya perkara yang berlaku pada hari ini, terutamanya kesusahan-kesusahan yang bersangkut paut dengan kehidupan sebagai kehidupan manusia, bukan sebagai orang Islam sahaja, tapi sebagai kehidupan manusia, ekonominya, dari sudut politiknya, dari sudut sebagainya. Dan kesusahan-kesusahan itu kita ingat inilah dia. Ini dah susah dah. Kita ingat dah susah dah sekarang. Macam kita kata hari ini, kita dah tak boleh nak pergi bekerja. Setengahnya dah terputus pendapatan. Setengahnya dah tak ada apa-apa dah. Nak makan, nak minum pun terpaksa minta bantuan orang. Setengah-setengahnya sampai peringkat tak boleh nak buat apa-apa sebab dah terperangkap dengan kita kata COVID-19, kena virus, kena duduk di kuarantinkan 100%, macam di Simpang Renggam. 100%. Total 100% kuarantin kampung tu kan. Jadi kita lihat, kita ingat sekarang ni kita dah susah dah. Kita ingat sekarang ni kita dah berada dalam keadaan payah. Dah kira dah maksimal lah. Kita kata mungkin 14 hari bulan ni tamatlah kita punya kuarantin ni. Ataupun tamatlah kita punya PKP ni. Tapi kalau tengok daripada apa yang digambarkan oleh para penganalisa-penganalisa barat dan juga penganalisa-penganalisa timur, China dan barat. Begitu juga daripada negara-negara lain seperti India. Ini kita tengok orang bukan Islam dulu. Mereka menjangkakan bahawa krisis ini akan berlarutan. Malahan 3 tahun lepas, sebahagian daripada mereka telah pun menyatakan bahawa krisis ini bukan, sasarannya bukan orang. Sasarannya bukan penyakit dan sakit. Tapi sasarannya lah ekonomi. Ini penganalisa barat yang mengkaji. 3 tahun yang lepas, 5 tahun yang lepas pun ada. Saya tengok, saya ada dia punya fakta-fakta dia. InsyaAllah satu kesempatan kita boleh tunjukkan. Nak tunjuk kat sini, kita ingat sakit ni lah masalahnya. Kita ingat COVID-19 ni lah masalahnya. Tapi rupa-rupanya mengikut penganalisa barat ini, mereka menyatakan sasarannya bukan yang itu. Sasarannya ujian yang lebih besar ialah antaranya ujian ekonomi. Ekonomi akan menjadi lebih teruk katanya. Lebih teruk dari sudut recession, dari sudut bankruptcy, ramai yang akan bankrupt, syarikat-syarikat yang akan tutup. Kalaulah COVID-19 punya wabak ini tidak selesai dalam masa 2 bulan, 3 bulan, digambarkan banyak syarikat-syarikat penerbangan, sekiranya syarikat itu tidak di bail out oleh negara masing-masing, akan bankrupt. Begitu juga dengan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang ada. Didapati bahawa ekonomi akan menjadi bertambah teruk daripada masa ke masa, menjelang kepada beberapa bulan, mungkin dalam setahun setengah daripada sekarang. Ya, sebab itulah di sini apabila ekonomi menjadi teruk dan apabila kehidupan bertambah susah, maka yang kita nak sebut di sini bukanlah hanya sekadar kita nak mempersiapkan diri kita, keluarga kita dengan makan, dengan minum dan sebagainya. Nak siapkan diri kita, tak boleh cukup untuk kita keperluan hidup. Tetapi yang lebih penting, daripada apa yang kita lihat kajian-kajian yang dibuat oleh orang barat dalam suasana sekarang, yang lebih penting ialah kita mempersiapkan diri kita, keluarga kita dengan jiwa yang kuat, pemikiran yang kuat. Bukan hanya sekadar persiapan fizikal. Persiapan fizikal ni contohnya kita ada hand sanitizer, kita ada mask tutup topeng muka, kita ada
mungkin kita kata makanan yang cukup. Jadi itu hanyalah persiapan-persiapan fizikal yang kita kata okey, tak apalah. Kalau kita kata kita bertahan dalam 6 bulan pun tak apa, kita ada cukup makanan. Tapi sebenarnya yang lebih penting yang Allah Subhanahu Wa Taala nak didik kita sekarang bukan hanya sekadar persiapan fizikal, tetapi yang lebih penting sejauh mana hati kita, hati keluarga kita, anak-anak kita, dia bukan hidup dengan kekosongan. Dia bukan hidup dalam keadaan terputus daripada Allah. Hidup yang terputus daripada kekuatan. Berapa lama seorang boleh tahan? Kalau kita kata duduk dalam macam gini, 6 bulan kita boleh tahan duduk dalam begini? Mungkin boleh. Kita kata cukup makanan kita, cukup semua. Katakan ubat-ubatan pun cukup, alhamdulillah. Kita boleh buat aktiviti di rumah dan sebagainya. Tetapi adakah jiwa-jiwa kita, jiwa anak-anak kita, keluarga kita boleh bertahan dengan keadaan yang macam gini? Sebab itulah kita melihat hari ini, saya kesian bila saya melihat pengumuman daripada Menteri Pertahanan tadi. Dia kata ramai yang kena tangkap. Hari ini dalam 300,000 orang lebih kurang yang telah ditahan, ditangkap sebagainya, kerana sebahagian daripada mereka berada di luar. Sama ada mereka berjumpa-jumpa, bual-bual dan sebagainya, melanggar perintah kawal pergerakan tadi. Jadi sebenarnya yang sedih pada saya ni, kalau yang jenis langgar tu sebab memang dia langgar, sebab sahaja-saja nak main bola, sahaja-saja nak tu tak apalah, maknanya memang dia jenis nak langgar lah. Tapi yang keluar kadang-kadang kerana mereka memang tak ada makanan. Malahan ada di kalangan mereka yang saya dengar, saya dapat tahu di tempat-tempat yang ada berkenaan lah, tak sebut di mana, mereka sampai peringkat dah mula melakukan jenayah. Kenapa? Kerana kekurangan perkara-perkara dalam kehidupan mereka, yang mereka tak ada makanan dah, tak ada minuman dah. Ataupun kita kata dah susahlah hidupnya. Jadi inilah perkara yang pertama yang penting, iaitu saya nak menyampaikan di sini pada malam ini, bahawa sesungguhnya persiapan yang paling penting ialah persiapan jiwa kita. Jiwa kita hendaklah kita isi dengan perkara yang boleh memberikan jiwa tadi itu kekuatan, sehingga kan daripada jiwa itu dia akan sampai kepada yang lain. Sebab tu Allah gambarkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan mengubah apa yang berlaku, apa yang ada pada diri seorang itu, sehingga dia mengubah apa yang ada di dalam. Begitu juga dalam hadis Nabi, hadis sahih kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah iza saluhat saluhat jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tubuh badan manusia ada segumpal daging yang kalau baik baiklah seluruhnya, kalau rosak-rosaklah seluruhnya, kalau lemah-lemahlah seluruhnya. Apa dia? Itulah al-qalbun, hati. Dan hati inilah yang digambarkan sebagai raja. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan, kita nak kena ambil peluang. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu kepada kita mengikut kemampuan kita. Kita hari ini tak mampu lagi nak berhadapan dengan kesusahan-kesusahan yang lebih besar daripada ini. Tetapi kesusahan-kesusahan yang lebih besar daripada ini sedang menanti kita. Dan apa yang kita sedang hadapi pada hari ini, mungkin kita kata PKP ni, pengawal perintah kawal pergerakan ini, kita tak boleh ke mana-mana, terperangkap dengan rumah kita, tak boleh nak niaga, susah nak bekerja dan sebagainya. Sesungguhnya apa yang kita hadapi ini barulah merupakan permulaan. Kenapa saya sebut permulaan? InsyaAllah nanti saya akan forwardkan, akan uploadkan di dalam FB ini beberapa video yang saya minta tuan-tuan tengok. Antaranya apa? Antaranya daripada apa yang digambarkan daripada Israel. Kenapa Israel? Kerana Israel ini adalah tempat hari ini mereka menjajah Palestin. Kenapa mereka penting ataupun Palestin ini penting dalam perbincangan kita sebagai permukadimah pada malam ini? Kerana kita dapati daripada berita yang kita terima di sana, mereka telah mengeluarkan banyak kenyataan, terutamanya dia punya pendeta-pendeta dia, rabai dia. Apa dia kata? Dia kata sesungguhnya apa yang berlaku pada hari ini adalah antara sebab mereka
nak mengeluarkan apa yang digambarkan daripada raja dia. Dia panggil Malik Mesayyak ataupun raja dia. And Al-Masih. Ini dikeluarkan di dalam berita-berita mereka. Nasihat daripada rabai mereka. Apa nasihat dia? Nasihat dia kata, wahai orang-orang Israel, kamu perbaiki diri kamu, persiapkan diri kamu. Kerana raja akan keluar tidak lama lagi. Raja akan keluar untuk membawa kepada kebaikan. Kepada kebaikan ini, membawa kepada penyembuhan COVID-19 ini, termasuklah penderitaan-penderitaan yang lain. Dan dalam berita-berita yang lain pula, dia menggambarkan tentang bagaimana sekarang ni dah terlalu dekat. Dia kata apa? Dia kata kita ini tidak akan keluar daripada bencana COVID-19 dan bencana yang lain ini sehinggalah raja kita keluar. Raja kita keluar. Siapa raja yang dimaksudkan tadi? Kan dalam berita-berita itu yang disebut adalah Malik Mesayyak ataupun Mesayah ataupun Al-Masih. Raja Al-Masih. Yang dimaksudkan ialah Al-Masih Dajjal. Yang disebut oleh orang Kristian yang ada di Palestin. Begitu juga orang Kristian yang ortodok, yang tidak setuju dengan Zionis. Ini bukan Kristian yang Zionis, Kristian yang bukan Zionis. Dia menyatakan ini adalah Antichrist. Jadi apakah yang bakal berlaku, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Perkara yang bakal berlaku yang dirancang oleh Israel ataupun Zionis ataupun Malik Mesayyak Al-Masih Dajjal ataupun yang dirancang oleh iblis. Apakah yang mereka rancang? Yang mereka rancang, mereka akan keluar dan kemudian melaksanakan apa yang digambarkan sebagai the new world order. The new world order. Dan bagaimana cara dia nak keluar? Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan ketika mana dia keluar, maka ketika itu dunia berada di kemuncak huru-hara. Kemuncak huru-hara. Ini apa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadisnya. Antaranya akan berlakulah pembunuhan-pembunuhan. Akan berlakulah peperangan-peperangan. Akan berlakulah kematian yang mendadak. Disebut oleh Rasul. Tidak akan berlaku akhir zaman. Sehinggalah berlaku banyaknya kematian-kematian yang mendadak. Kematian yang beramai-ramai. Yang berlaku ketika pada masa itu. Digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berlakunya kelaparan. Akan berlakunya kehausan. Kemungkinan besar hujan pun tak turun. Air pun tak keluar dari bumi. Akan berlakunya apa yang digambarkan sebagai ketakutan-ketakutan. Akan berlaku apa yang digambarkan sebagai kemiskinan. Rasul gambarkan kemiskinan sampai tak ada makan, tak ada minum. Maka disitulah ketika umat manusia berada di dalam keadaan kemuncak kesusahan. Kemuncak kesusahan itu, maka pada ketika itulah akan keluarlah yang digambar, yang disebut oleh orang-orang Yahudi Zionis, Malik Mesayyak, iaitu Raja Al-Masih. Yang disebut oleh orang-orang Kristian yang menentang Malik Mesayyak ini, ialah Kristian-Kristian yang tertentu, dia akan sebut sebagai Antichrist. Dan kita digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Masih Dajjal. Apa yang saya sebut ini, tuan-tuan, saya bukan ramal. Bukan saya meramal. Bukan saya sebut benda ni supaya kita dapat glamour dan sebagainya. Bukan. Apa yang saya sebut ialah apa yang dirancang oleh orang-orang Israel, Zionis, yang juga di belakangnya itu Malik Mesayyak dan juga ataupun iblis. Apa yang disebut? InsyaAllah saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan kemudian bukti-buktinya. Dan pada hari ini, mereka telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang saya sebut tadi. Rabai-rabai dia mula. Saya telah kumpulkan. Sebenarnya artikel-artikel ni saya dah kumpulkan. Saya dah kumpulkan dan saya dah melihat trend dia. Dia punya trend dia. Ke mana hala tuju wabak ini. Wabak ini hala tujunya ke arah disaster. Yang pertama sekali ekonomi. Ekonomi akan menjadi susah. Ekonomi akan menjadi payah. Wallahu a'lam, kemungkinan besar sekiranya perkara ini berterusan, maka banyak perusahaan akan bankrupt. Banyak perusahaan akan bankrupt. Malahan dalam satu kajian yang dibuat oleh seorang daripada US, dan dia telah mendapat maklumat ini, tambahan ini daripada bekas CIA.
yang dulu bekas penasihat kepada presiden itu sendiri, dia telah mengeluarkan kenyataan, dia kata apa, dalam kenyataan dia menyentuh kepada akan berlaku satu kerosakan ekonomi untuk dia buat satu buku. Nanti buku tu boleh tengoklah insya-Allah. Nak sebut kat sini tuan-tuan, apa yang saya nyatakan pada kita pada malam ini. Sebenarnya ujian kita telah menjadi semakin besar. Kita jangan ingat dia akan kecil macam gini, tapi dia akan membesar. Ini bukanlah untuk kita nak menakut-nakutkan ke apa, bukan. Tapi sebenarnya apa yang saya nak nyatakan sini, kita perlu persiapkan diri kita. Kalaulah sekiranya analisa yang dibuat oleh orang-orang pakar-pakar barat, pakar ekonomi, sebenarnya dia punya analisa tu menakutkan. Saya tengok pun menakutkan. Sebenarnya begitu. Tapi saya tak nak sebut malam ni. Saya akan sebut secara general. Saya akan sebut insya-Allah, saya akan bentangkan sekali dengan dia punya analisa tu. Saya akan tunjuk pada tuan-tuan. Jadi, apa yang ada di depan kita pada hari ini sebenarnya ialah sesuatu yang amat besar. Maka sebab itulah, persiapan yang paling besar yang kita kena buat ni sekarang ni, dalam keadaan kita berada di rumah ni. Ini Allah bagi peluang pada kita bersama keluarga. Allah bagi peluang bersama keluarga, bukan supaya kita enjoy bersama keluarga. Siang tengok movie, malam tengok movie. Siang main game, malam main game. Kan, tiap-tiap hari hanya buat benda-benda yang setakat main game sahaja. Ataupun terlibat dengan internet sahaja. Ataupun terlibat dengan benda yang nak dipanggil apa? To kill the time. Untuk membunuh masa. Kita sekadar buat benda yang untuk to kill the time. Bukan untuk menghidupkan, memanfaatkan masa. Tapi to kill the time. Bila kita buat benda itu, maka kita akan kecewa apabila sampai satu saat rupa-rupanya ujian yang ada itu adalah ujian yang amat besar. Saya gambarkan pada tuan-tuan, contoh apa yang digambarkan hala tuju antara perancangan-perancangan yang digambar pakar-pakar daripada Eropah ni, daripada barat ini, antaranya dikata apa, akan berlaku economic freeze, ekonomi akan menjadi dibekukan, akan berlaku big economic start, ekonomi akan revolt balik, dia akan buat baru. Ini semua antara yang disebut. Tetapi perkara ini saya tak tunjukkan lagi data-data dia, nanti insya-Allah saya akan tunjuk. Baik, poin saya yang pertama pada malam ni tuan-tuan, kita nak kena rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada kita bersama keluarga, bersama dengan rumah kita yang mungkin sebelum ini kita banyak tinggalkan rumah kita, maklumlah kesibukan kerja dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita ini, maka hendaklah kita mengambil peluang dengan kita membina keluarga kita. Yang pertama sekali, memperkuatkan jiwa dan hati-hati mereka. Nombor satu. Jiwa dan hati kita ni, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sebenarnya ada satu sobekan, ada satu kecederaan, ada satu luka yang besar. Hati kita ni sebenarnya luka besar, cedera. Dan sebenarnya parah apabila hati kita tidak boleh berinteraksi, boleh berhubung. Tidak boleh kita melaksanakan pengabdian kepada Allah. Apabila hati kita ni tak kenal Allah. Dengan kenal yang sempurna, dengan kenal yang betul. Maka sebenarnya tidak ada suatu pun ubat yang boleh nak merawat kerosakan yang ada, kecederaan yang ada dalam hati kita. Melainkan hati kita itu diisi semula dengan al-iman, al-amik, iman yang mendalam. Ya, sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, hati kita ini sebenarnya amat-amat memerlukan kepada rawatan dan kekuatan. Maka sebab itulah kita kena ambil peluang sebelum terlambat untuk kita benar-benar membina kekuatan jiwa di dalam keluarga kita. Bermula dengan diri kita, suami isteri kita, dan kemudian anak-anak kita dan keluarga kita yang bersama dengan kita hari ini di rumah kita. Maka apakah yang perlu kita bina tuan-tuan? Saya nak sebut kat sini contoh. Apakah contoh yang menunjukkan bahawa hati kita ini masih lagi tidak sempurna keimanan dia, Islam dia, tidak sempurna penghayatan dia, ataupun tidak sempurna kita kata kekuatan-kekuatan yang ada dalam hidup kita ini. Salah satu contoh disebut di sini ialah apabila seseorang itu
mempunyai hati, maka hatinya itu hidup, hatinya itu bercahaya, maka dia akan merasa halawatul ibadah. Halawatul ibadah. Dia akan rasa manis beribadah. Dia akan rasa seronok beribadah. Dia akan seronok solat. Solat ni dia seronok. Kalau boleh dia berjamaah setiap waktu. Dia rasa seronok dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seronok beribadah kepada Allah ni bukan hanya sekadar seronok dia buat, tetapi seronok dia menghayatinya, dia berkembang. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sebut kat sini. Rupa-rupanya di dalam tubuh badan kita ini ada cahaya. Dalam hati kita ni ada cahaya. Yang cahaya itu sebenarnya dia akan keluar. Dia akan keluar daripada kehidupan kita. Dan apabila cahaya itu keluar, maka dia akan menjadikan kita merasa halawatul ibadah. Kemanisan dalam beribadah. Kemanisan dalam beribadah. Dan di dalam cahaya itu, ulama-ulama membahagikan kepada 3 cahaya yang besar. Yang pertama disebut Nurul Islam. Nurul Islam. Cahaya Islam. Yang pertama sekali cahaya Islam. Apakah tanda cahaya Islam ni telah keluar? Tanda cahaya Islam ni telah keluar, maka kita akan merasai keseronokan, kemanisan beribadah, ibadah yang zahir. Ibadah yang zahir. Apa ibadah yang zahir, tuan-tuan? Contohnya kita sembahyang, seronok sembahyang. Kita bukan tunggu azan, tapi hati kita sentiasa ternanti-nanti. Nak solat tu, dah masuk dah dalam kita punya ni. Ternanti-nanti solat tu. Kenapa seronok kita solat? Dan solat tu bukan sekadar seronok. Kita boleh tingkatkan, ada peningkatan dalam solat kita. Jadi sebab itulah sebenarnya nak cek cahaya ada tak ada dalam hati kita. Hati kita ni ada cahaya Islam tak? Kalau ada cahaya Islam, maka kita seronok melaksanakan ibadah-ibadah zahir. Apa contoh ibadah zahir? Yang pertama, solat. Seronok solat. Kita seronok solat. Walaupun kita rasa kita tak khusyuk, tapi kita seronok. Seronok solat. Dan kemudian antaranya juga ialah membaca Quran. Seronok baca Quran. Kita baca Quran tu, kita rasa, hati kita rasa tenang. Hati kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hati kita menangis. Kita menangis, mengalir air mata. Kalau kita rasa seronok dalam membaca Al-Quran. Kita baca Quran tu, habis baca satu muka surat, baca satu muka surat lagi. Baca satu muka surat lagi. Sampai tiba-tiba isteri kita ke, ataupun suami kita kejut kita. Kejut kita. Ataupun pegang kita. Abang, dia kata, tak makan ke? Kenapa? Dah masuk, nak masuk waktu makan dah. Pukul 12 dah. Daripada lepas subuh kita baca tak sedar. Baca. Macam orang main game. Contohnya tengok main game. Main game komputer, main game internet. Main sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, tak susah. Kita layan game. Layan apa panggil ni? Layan WhatsApp. Ataupun layan internet. Berjam-jam kita boleh. Seronok dengan main game. Seronok dengan internet. Seronok dengan movie. Tengok movie sampai 1 movie, 2 movie, 3 movie. Tak habis-habis. Seronok dengan movie. Itu tandanya apa? Tandanya hati kita ni masih lagi tidak ada cahaya Islam. Ada cahaya, ada Islam, tapi dia tidak keluar. Cahaya Islam tu tak keluar. Sebab kita dah masuk Islam. Alhamdulillah tuan-tuan, apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita mengucap 2 kalimah syahadah itu, Allah bagi cahaya dah. Dan setiap kali kita solat, setiap kali kita beribadah, ada cahaya. Memang ada cahaya. Cuma cahaya itu tak keluar. Dia tak keluar. Apa tanda dia keluar? Tanda dia keluar ialah dia merasai manis, lazat. Dia rasa seronok. Seronok beribadah, ibadah yang zahir. Itu nombor 1. Jadi sebab tu tuan-tuan nak sebut kat sini. Apakah yang menyebabkan seseorang tu tak boleh rasa lazat, rasa manis, rasa indah, rasa seronok, rasa manis dalam beribadah yang zahir? Tentulah sebabnya ialah dosa-dosa kita yang zahir. Dosa kita yang zahir. Apa dosa kita yang zahir, tuan-tuan? Dosa yang zahir ni, mata kita buat dosa. Kita tengok benda-benda yang diharamkan Allah. Telinga kita buat dosa. Kita baca, kita dengar
perkataan-perkataan yang merangsang nafsu, atau sampai peringkat kita yang diharamkan oleh Allah. Kita dengar ngumpat, orang ngumpat kita dengar, orang fitnah kita dengar, kan. Lidah kita bercakap benda-benda yang Allah tak suka. Itu dosa zahir. Tangan kita buat benda yang Allah tak suka. Jadi apabila seseorang tu melaksanakan dosa yang zahir, akan ada titik hitam pada hati dia yang menyebabkan cahaya Islam tak boleh keluar. Dan apabila cahaya Islam tak boleh keluar, tuan-tuan, apakah kesan dia? Kita tak boleh rasa kelazatan halawatul ibadah yang zahir. Bila kita tak boleh nak melakukan ibadah yang zahir, tak rasa seronok, tak rasa lazat, maka pada ketika itu, tuan-tuan, kita akan jemu, kita akan boring. Baca Quran rasa boring baca Quran. Zikir rasa boring zikir. Nak buka Quran ni payah. Nak baca, nak zikir ke Allah payah. Nak sembahyang payah. Kita rasa berat. Kita nak sembahyang, kita tahu aku umur dah 50-an, aku umur dah 60-an, aku umur dah 40-an. Kita tahu kematian anytime. Tapi nak berat nak sembahyang. Nak bangun malam pun susah. Nak kita baca buku yang elok pun susah. Kenapa? Kerana kita tidak rasa halawatul ibadah yang zahir. Kenapa kita tak rasa ibadah yang zahir itu? Sebab cahaya Islam dah ada tapi tak boleh keluar. Ibaratkan bulan, ataupun bintang, cahaya bintang, cahaya bulan yang ada di langit, di angkasa tadi, kan? Dia dilindungi oleh awan-awan. Awan lindung dia. So awan ni apa? Apa dia awan? Atau digambarkan rasul titik-titik hitam tadi? Dosa-dosa fizikal kita, mata kita, dosa lidah kita, dosa telinga kita, dosa fizikal kita. Tuan-tuan rahmati Allah, apakah natijah dia, buah dia, kalau kita dapat merasai kemanisan halawatul ibadah yang zahir ini? Buah dia apa, tuan-tuan? Apa natijah cahaya Islam keluar? Natijah dia cahaya Islam keluar ni, Allah akan bagi kepada kita satu kekuatan, satu nikmat, iaitu kita boleh apa? Kita boleh melihat, kita boleh musyahadah. Bahasa orang-orang tasawuf ni, musyahadah. Kita boleh mempersaksikan af'al Allah. Kita dah bincang dah semalam, tauhid af'al. Kita boleh mempersaksikan af'al Allah. Kita pergi ke kebun. Dekat rumah ni kita ada pasu, kita ada bunga, mungkin setengah orang ternak ikan dan sebagainya. Pergi ke kebun, buat kerja, melihat ikan, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat apa yang ada. Hati yang Islam, cahaya Islam keluar, maka dia akan melihat af'al Allah. Kehebatan perbuatan Allah. Allah menjadikan ikan yang boleh berenang. Allah menjadikan burung yang boleh terbang. Allah menjadikan pohon daripada sebiji benih yang kecil aja biji benih, tapi akhirnya berkembang, naik sampai besar pokoknya, menghasilkan buah-buahan pula. Maka orang yang cahaya Islamnya terpancar daripada hati, hatinya memancarkan cahaya Islam, dia melihat sesuatu, maka dia jadi sensitif, jadi peka. Apa dia? Dia akan melihat perbuatan Allah. Dia akan melihat kehebatan perbuatan Allah, af'al Allah. Maka hati dia mula merasai akan kekuasaan Allah, macam mana yang kita bincang semalam. Di sinilah kita lihat pentingnya kita untuk menjaga dan memelihara dosa-dosa zahir. Kenapa? Kerana dosa-dosa zahir itu rupa-rupanya menjadi titik hitam yang menghalang cahaya Islam keluar daripada diri kita. Dan apabila cahaya Islam itu tidak keluar, walaupun kita Islam, maka akhirnya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bimbang. Islam itu tidak akan berkembang. Akhirnya dia akan menguncup. Maka orang yang diberikan oleh Allah cahaya Islam tadi, keluar daripada hati dia, keluar cahaya Islam. Maka para ulama kita, Imam Al-Ghazali rahimahullah, Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari dalam Hikam, dan juga dengan beberapa orang lagi lah, syekh-syekh yang ada yang mengkaji tentang tasawuf ini, maka dia kata apa? Dia kata orang yang diberikan cahaya Islam keluar daripada hati dia, maka dia akan merasai kemanisan, kelazatan ibadah zahir, dan kemudian pada masa itu dia akan melihat af'al Allah, perbuatan Allah.
Dia akan melihat bagaimana Allah yang maha berkuasa, Al-Jamal, indah. Dia akan melihat Allah SWT, Al-Jalal, sifat Allah SWT yang maha besar, yang boleh menguasai, yang boleh menggagahi, yang boleh mengalahkan, yang boleh menjadikan apa sahaja yang ada di hadapan kita. Dia melihat. Ni tuan-tuan. Apa bahayanya tuan-tuan, saya nak sebut kat sini. Apa bahayanya sekiranya kita tidak menjaga cahaya Islam supaya keluar daripada hati kita tadi. Bahayanya tuan-tuan digambarkan oleh para ulama kita yang mengkaji dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang ada. Bila kita tengok, kita kaji, kita baca, maka mereka mengatakan bahayanya tuan-tuan, apabila kita tidak jaga cahaya Islam ini supaya memancar, maka Allah SWT akan menyebabkan kita, menjadikan kita, ya'zubillah min zalik, mati dalam keadaan tidak ada Islam. Tidak ada Islam. Sebab itu kita melihat ada orang beragama Islam, ilmu Islam ada. Dia ada ilmu Islam, PhD dalam pengajian Islam. Dia ada kawan-kawan Islam, mungkin ayah dia, mak dia, ustaz, imam, ulama. Mungkin ayahnya mufti. Mungkin dia pergi sekolah agama. Mungkin dia berada bersama dengan orang-orang soleh. Tetapi apabila dia berhadapan dengan sakaratul maut. Pengalaman saya tuan-tuan, kawan-kawan saya pun ada kat sini. Pengalaman saya satu ketika saya belajar di MSM di Kuantan. Dan satu ketika kami dipanggil dalam satu majlis. Masa itu bukan majlis, tetapi salah seorang daripada YB yang berhormat sakit. Sakit tuan-tuan. Sakit ketika menghadapi sakaratul maut. Maka saya pergi. Ramai-ramai pergilah. Adalah 2-3 orang pergi daripada tempat kami itu. Wakil-wakil aja pergi. Pergi sampai kat sana, kami diminta baca Yasin. Masa itu kami muda-muda lagi. Minta baca Yasin, minta baca doa. Kami pun bacalah apa yang boleh. Dan kemudian saya dengar ustaz yang ada dalam bilik sebelah saja, dekat saja, sedang mentalkinkan, sedang membacakan kalimah syahadah kepada YB yang nak meninggal dunia. Dah sakaratul maut. Dah sakaratul maut dah. Dia kata apa? La ilaha illallah. Dia bacakan pada YB yang nak mati tu. Sakaratul maut tu. Sedang sakit nak mati. Apa berlaku tuan-tuan? YB tu marah dia. Hoi, engkau ingat aku nak mati ke? Engkau ingat aku tak mati? Dia kata. Tuan-tuan, saya terkejut. Menjerit dia. Dia jerit kat ustaz tu. Ustaz tu tak peduli. Ustaz kata, La ilaha illallah. YB bacalah. Sebutlah, La ilaha illallah. Dia dah tercungap dah. Orang nak meninggal dunia ni tuan-tuan. Dia menghirup oksigen. Macam kita okey. Orang yang nak meninggal dunia ni, dia menghirup oksigen seperti daripada lubang jarum. Digambarkan seorang sahabat Nabi SAW. Jadi oksigen dia bajet dah sikit dah. Maka dihirup. Sebab tu kita nampak dia seperti orang tercungap-cungap. Sebab dia sedut kuat. Tapi oksigen yang masuk sikit aja. Seperti daripada lubang jarum. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Dia marah ustaz tu. Dalam keadaan tercungap-cungap dia marah ustaz tu. Engkau ingat aku nak mati? Dia kata. Engkau ingat aku nak mati? Akhirnya dia kata apa dekat ustaz tu? Dia kata, dah, sudah. Dia tengok kiri kanan, dia nampak dia punya pembantu, PA dia. Dia cakap dengan PA dia. Bila nak meeting? Bila kita meeting ni? Ada meeting bila? Kat mana meeting ni? Dia tanya tuan-tuan, bila nak meeting tuan-tuan? Bila nak mesyuarat tuan-tuan? Kami mendengar gering kepala terberhenti daripada baca Quran. Akhirnya daripada masa itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati dalam keadaan sebut perkataan bila nak meeting tuan-tuan. Bila nak meeting. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Allah tak izin dia keluar daripada dunia ini dalam keadaan mengucap 2 kalimah syahadah. Tak izin. Bukan sebab dia tak semayang. Dia semayang. Bukan sebab dia tak pergi haji, pergi umrah. Pergi haji, pergi umrah. Bukan sebab dia tak tolong orang. Bagi cek besar-besar, tolong masjid, bagi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut dekat sini pada kita sama-sama pengajaran. Seandainya Islam yang ada pada kita tidak bercahaya,
Maka tandanya apa? Tandanya kita ni tidak merasai kemanisan beribadah yang zahir, ibadah zahir. Tak rasa kemanisan ibadah zahir, maka Allah SWT akan tutup hijab. Kita tak boleh nampak af'al Allah, perbuatan Allah. Walaupun kita tahu, kita dah bincang dah semalam tajuk Tauhid Af'al. Tak boleh nampak. Kenapa tak boleh nampak? Kerana rupa-rupanya ada dosa-dosa zahir yang ada dalam hidup kita ini yang kita tidak bertaubat dengannya. Dan yang lebih parah lagi ialah apabila sampai waktu sakaratul maut, maka ketika itu kita tidak akan dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Kata para ulama kita, Imam Ghazali rahimahullah, Imam Ahmad Ibn Abdul Attailah, dia kata apa? Keluar tanpa Islam. Yazbillah min zalik. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita kena cek. Kalau kita rasa sembahyang kita tak seronok. Tak seronok sembahyang, tak rasa best sembahyang, kita kena cek. Kita baca Quran, tak seronok, tak best baca Quran. Zikir, tak seronok, tak best berzikir. Maka ketika itu kita rasa, kita takut bimbang, cahaya Islam belum keluar lagi. Dan kenapa cahaya Islam tidak keluar? Cahaya Islam tidak keluar kerana dosa-dosa zahir. Maka kita berhati-hati. Kita meningkatkan takwa kita. Tunduk mata kita daripada benda yang haram. Tunduk telinga kita daripada mendengar yang haram. Tangan kita jangan melaksanakan yang haram dan sebagainya. Itu nombor 1, tuan-tuan. Nombor 2, perkara yang menjadi cahaya dalam diri kita sebagai orang yang telah Islam, orang yang telah beriman kepada Allah, disebut nurul iman. Nurul iman, cahaya iman. Dalam hati kita ada satu lapisan lagi cahaya yang lebih besar lagi daripada Islam tadi. Cahaya Islam, dia akan menyebabkan kita merasai kemanisan di dalam beribadah zahir. Cahaya iman, dia akan menyebabkan kita merasai kemanisan di dalam ibadah-ibadah yang batin. Ibadah yang imaniyat yang ada di dalam. Apa contoh ibadah-ibadah yang batin ini, tuan-tuan? Contohnya kita solat. Kita solat ni, bila kita sebut Allahu Akbar, yang Allahu Akbar sebut tadi tu yang zahir. Takbiratul ihram zahir. Yang batin yang mana? Yang batin tu khusyuk, tuan-tuan. Ikhlas. Kita ikhlas dalam solat. Khusyuk dalam solat. Merendah diri kepada Allah dalam solat. Kita merasa keagungan Allah dalam solat. Kita merasa manis dalam diri kita ini. Perkara yang ada di dalam hati kita. Contohnya, bila kita solat, kita rasa seronok, khusyuk, seronok, fokus. Fokus, seronok. Kita rasa lazat. Kalau semayang tu, tidak ada, kita kata kelang kabut lah, semayang cepat-cepat ni. Kita rasa, tak boleh lah, aku tak boleh. Tak apalah, kau pergi dululah, aku semayang dulu. Kita semayang, Allahu Akbar. Tomak ninahnya. Dengan apa? Tomak ninahnya bersama dengan Allah. Kita rasa tenang bersama Allah. Ini apabila nurul iman, kata para ulama. Imam Ahmad Iskandar dia kata, apabila nurul iman keluar daripada roh kita, keluar daripada hati kita tadi, maka dia akan menyebabkan kita rasa manis, rasa lazat, rasa seronok dengan ibadah-ibadah batin. Apa ibadah batin? Contohnya kalau kita sedekah, kita suka buat sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kita nak jaga ikhlas kita. Kalau kita buat sesuatu, kita buat sembunyi-sembunyi. Orang tak tahu. Kan? Kalau kita buat sesuatu, kita buat kerana Allah. Sungguh-sungguh kerana Allah. Bukan sebab nak tunjuk kat orang. Bukan supaya orang bagi terima kasih kat kita. Bukan supaya orang bagi puji kita. Pilih kita. Jadi kalau kita orang calon untuk jadi YB, kita buat kebaikan supaya orang pilih kita. Bukan. Tetapi kita rasa seronok, rasa puas dalam hati kita apabila kita sedekah, apabila kita tolong orang, apabila kita melakukan ibadah-ibadah ni, hati kita puas, rasa seronok bila kita boleh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita boleh khusyuk dalam solat kita. Apabila kita rasa gembira, merasai tenang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibadah-ibadah hati. Apa ibadah hati, tuan-tuan, lagi yang lain? Ibadah hati ialah apabila kita boleh rasa syukur kepada Allah. Syukur tu ibadah hati. Kan kita rasa terima kasih pada Allah.
Terima kasihlah ya Allah. Engkau tolong aku ya Allah. Aku tadi pergi hospital, hantar makanan. Nurse, doktor kena COVID-19. Aku tak kena. Alhamdulillah. Dan syukur ke Allah ya Allah. Hati kita seronok. Seronok dengan bersyukur pada Allah. Seronok dengan boleh bersabar. Kita boleh sabar. Allah bagi kita ujian. Tengah-tengah buat satu kerja, tiba-tiba kan, Allah izin tengah bawa kereta, accident. Orang lain semua dah kelang kabut, dah apa semua. Tapi kita tenang. Kita boleh sabar. Kita boleh rasa redha. Kita boleh baik sangka dengan Allah. Jadi semua amalan hati itu, kita rasa lazat dengan dia. Rasa seronok dengannya. Itu maknanya nurul iman telah mula memancar daripada roh kita, daripada hati kita. Apabila nurul iman memancar, maka kita akan merasai kelazatan dalam ibadah batin. Kalau kita dah semayang tadi contoh. Kita dah semayang dah. Allahu Akbar. Kita semayang, kita rasa dah seronok dah semayang fizikal. Tapi orang yang ada nurul iman, cahaya iman yang keluar daripada hatinya, maka para ulama kita mengabarkan, dia akan merasa mudah untuk khusyuk. Mudah untuk menghadirkan hati dia. Sembahyang, hatinya hadir. Apa maksud hatinya hadir? Ni tuan-tuan. Apa maksud hadir hati? Bila kita baca lidah, hati kita pun baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lidah kita baca. Hati kita pun baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca sama. Jadi bila lidah baca, hati pun baca, maka itu maknanya menghadirkan hati. Hudur qalb. Menghadirkan hati. Maka orang yang nurul iman, hatinya, keimanan, cahaya iman telah terkeluar. Telah memancar daripada roh dia, daripada hati dia. Maka dia rasa nikmat sangat kalau sembahyang tu bersama dengan kehadiran hati. Maka dia pun tidak kelang kabut. Dia baca pun baca sungguh-sungguh. Sebab dia baca nak bersama dengan hati dia. Malahan bukan hanya sekadar itu tuan-tuan. Bila dia sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin tu. Dia puji Allah. Hati dia rasa seronok. Dia rasa puas dapat puji Allah. Hari ini manusia rasa puas sebab dia boleh berjumpa dengan artis dia. Dengan orang yang dia sayang. Dengan orang yang dia suka. Dia rasa puas bertemu dengan orang yang dikasih. Tetapi orang beriman yang cahaya imannya memancar keluar daripada jiwa dia, daripada roh dia, daripada hati dia, maka dia rasa puas bila disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia rasa puas sebab dia boleh puji Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha hebat, Engkau yang maha agung. Segala puji pada Engkau. Ya Allah, Ya Allah. Hati dia rasa puas. Rasa lazat memuji Allah. Ini maknanya nurul iman. Cahaya iman telah keluar daripada hati dia. Dia rasa lazat dalam ibadah batin. Ibadah hati. Maka dia seronok, sabar. Dia mudah bersabar. Tenang aja dia. Dia mudah untuk bersyukur. Dia mudah untuk berharap pada Allah. Orang lain semua harap bantuan manusia, harap macam-macam. Tapi dia harap ke Allah. Dia kata, Ya Allah, aku berharap pada pertolongan Engkau, Ya Allah. Dia boleh bergantung, bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku bertawakal pada Engkau, Ya Allah. Ini orang yang hatinya nurul iman telah keluar. Maka dia akan merasai halawatul ibadah batin. Ibadah yang batin. Ibadah batin ni ibadah yang dalaman. Tuan-tuan, kita cek. Ini pengisian. Ini pengisian hati kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan kita tengok hati kita. Adakah dalam hati kita, bila kita melaksanakan satu ibadah, maka pada ketika itu, hati kita rasa lazat ikhlas pada Allah. Lazat khusyuk pada Allah. Rasa lazat. Kalau hati kita lazat, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kenapa? Allah dah bagi cahaya iman keluar. Cahaya iman memancar daripada tubuh badan kita dengan roh kita tadi. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Apakah buah daripada nurul iman ini, tuan-tuan? Sebelum tu, apakah yang menghalang nurul iman, tuan-tuan? Apa yang menghalang kita nak ikhlas? Susah.
Susah nak ikhlas. Mesti nak sebut kat orang. Kalau buat amal, mesti nak suruh orang puji kita. Mesti nak taruh kat FB. Saya dah buat ni. Saya dah buat ini. Taruh kat FB. Tunjuk kat orang. Kalau kita semayang tu, susah nak khusyuk. Apakah yang menghalang cahaya iman keluar daripada hati kita memancar tadi? Tuan-tuan, dosa-dosa batin. Dosa-dosa hati. Kalau dosa zahir, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan. Kalau zahir, dia menghalang daripada kemanisan ibadah zahir. Maka apabila ibadah hati tak boleh nak buat, kita susah nak ikhlas, mesti nak tengok kat orang. Orang imbuhan, mesti nak dapat balasan manusia. Ataupun bila kita nak buat sesuatu, susah nak sabar, susah nak syukur, susah untuk bertawakal kepada Allah. Jadi amalan hati kita ni payah. Maka ketika itu, apakah yang menyebabkan kita susah untuk melaksanakan amalan hati tadi? Susah nak rasa lazat mana tadi, ibadah hati, ialah dosa hati kita. Apa dosa hati, tuan-tuan? Banyak dosa hati, tuan-tuan. Antaranya, mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah ni kita tak perasan. Tapi ada pada kita. Contoh apa? Ni, 3 serangkai. Kalau fizikal ada 3 serangkai. Kencing manis, darah tinggi, jantung. 3. Kalau hati pun ada 3 serangkai. Ujub, riak, takbur. Ujub, riak, takbur. Ni 3 serangkai. 3-3 ni, kalau kita buat amal, ada benda ni, Allah tak terima amal kita. Wa iyazbillah min zalik. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama, ujub. Ujub ni apa ujub ni? Ujub ni, kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang. Tu ujub. Kita tengok orang sebelah kita, kita tengok dia sembahyang, kita tengok dia buat amalan, kata, aku lagi baik daripada dia. Kita tengok orang sini, orang sana ni nampak jahil, aku lebih alim daripada dia. Kita tengok orang-orang buat amalan lain pula, kita pun amal sama, aku lebih ikhlas daripada dia. Ujub ni apa, tuan-tuan? Apabila kita rasa diri kita ni lebih baik daripada orang lain, maka itu ujub. Tak perasan ke kita, bila kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, kita telah membelakang Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tidak ada kebaikan dalam diri kita. Tidak ada kebaikan dalam hidup kita. Tidak ada satu pun kebaikan dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam amal kita, melainkan semuanya daripada Allah. Semuanya taufik daripada Allah. Keizinan Allah. Kekuatan yang Allah beri kepada kita. Pertolongan yang Allah beri kepada kita. Apabila tidak ada satu pun milik kita, kenapa kita nak berbangga dengan diri kita? Maka itulah kita mempertuhankan nafsu. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa? Maka pernahkah kamu melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ujub ni dosa, tuan-tuan. Rupa-rupanya bila kita rasa diri kita lebih baik daripada orang, itu sudah membatalkan amalan kita. Kita tak perasan. Itu dosa hati. Orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Dia sembahyang elok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sedap. Sembahyang penuh tertib dengan tomak ninanya cukup rukun 13. Semua cukup. Rupa-rupanya dalam hati dia ada ujub. Dalam hati dia ada ujub. Tuan-tuan, rupa-rupanya penyakit hati tadi menyebabkan kita tidak boleh ikhlas. Ini nak sebut kat sini, nombor 1. Yang kedua ialah riak. Ini 3 serangkai. 1 ujub secara ringkas. Kedua riak. Riak ni apa pula, tuan-tuan? Riak ni kita menunjuk-nunjuk supaya dapat nilai manusia. Kita sembahyang betul-betul. Allahu Akbar. Kita baca sedap supaya orang puji kita. Mat, bagusnya engkau sembahyang. Bacaan kau tartil. Bacaan kau sedap.
Engkau pula baca dengan tomak ninahnya, ya Allah, sembahyang kau ni sempurnalah. Engkau ni lebih baiklah sembahyang daripada imam. Kau kena jadi imam kat masjid kita ni. Orang puji kita. Rupa-rupanya kita sembahyang memang nak orang puji kita. Itu riak. Apa maksud riak? Kita mula menonjolkan amalan kita kepada manusia, kepada makhluk, dengan hajat, dengan harapan supaya makhluk memberi kepada kita pujian, imbuhan. Dia bagi kita sesuatu yang kita nak daripada dunia ini. Itu riak namanya. Ini kadang-kadang ada kepada kita, tuan-tuan. Jadi riak ni pun Allah tak terima amalan kita. Allah tak terima, tuan. Baik. Yang ketiga, takbur. Sebenarnya saya nak sebut, kalau nak cerita satu-satu sifat ni panjang. Tadi kita cuba cerita sikit-sikit je. Mana pula? Takbur ni ada ujub di dalamnya. Ada ujub. Ada rasa diri lebih baik daripada orang lain. Dalam. Ada riak, nak tunjuk-tunjuk. Dan takbur ni ada tambahan satu lagi, apa dia? Dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan orang lain. Dia menghina orang lain. Itu takbur. Maknanya apa? Kan, orang nak tegur dia. Assalamualaikum pakcik. Ya, Waalaikumsalam. Kenapa? Pakcik ni ada apa ni, sembahyang tak betul lah. Betul sikit lah. Saya nak tegur sikit, boleh ke? Terus melenting. Orang tegur kita tak kira lah pun apa. Terus melenting. Engkau siapa nak tegur aku? Aku sekolah agama. Engkau sekolah apa? MRSM. Sekolah sains. Aku sekolah agama. Engkau siapa nak tegur aku? Aku imam. Aku ustaz. Engkau siapa? Engkau budak-budak, anak-anak. Jadi apabila hina orang, kita merendahkan orang lain dengan amalan kita, dengan diri kita, itu takbur. Yang ini bukan sahaja Allah tidak terima, tetapi Allah laknat bagaimana iblis. Sebab tu iblis, apa salah iblis, tuan-tuan? Salah iblis ni, bila Allah suruh hormat Adam AS, sujud pada Adam, hormat dia, bukan suruh sembah jadi Tuhan, suruh sujud hormat sahaja. Apa kata iblis? Ya Allah, sesungguhnya aku ni daripada api, dia daripada tanah, dia rasa dia lebih mulia daripada Adam AS. Dia kata dia api, Adam daripada tanah. Allah laknat dia. Allah halau dia keluar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penyakit hati. Kita tak perasan, kadang-kadang berlaku bila kita bercakap dengan orang, kan, kita cakap dengan nada-nada nak merendahkan dia. Dengan nada-nada nak menghina dia. Sindir-sindir dia. Kenapa? Kita rasa kita lebih besar. Bila kita rasa kita lebih hebat, kita lebih baik daripada orang lain, maka pada ketika itu kita sudah ada sifat takbur. Maka sifat takbur ni penyakit hati. Ada kat hati kita. Begitu juga dengan riak. Begitu juga dengan ujub. Ada banyak lagi, tuan-tuan, penyakit hati ni. Contohnya apa? Kan, kita dengan orang. Dendam ni berdosa tak, tuan-tuan? Berdosa dendam, tuan-tuan. Orang buat jahat kat kita. Orang kacau kita. Orang buat menganiaya kita. Kita marah kat dia. Memang kita berhak marah kat dia. Bila kita dah marah dia, tak apalah, kita maafkan dia ataupun kita lupakan aja. Tapi kita berdendam. Bila kita dendam dengan seseorang, dendam tu adalah penyakit hati. Apabila kita dengki dengan seseorang, kita ada hasad dengki dengan seseorang. Hasad dengki itu penyakit hati. Dengki dengan orang ni. Ini terutamanya kalau orang ada isteri 2, isteri 3. Dengki ni nombor 1, isteri, antara isteri dengan isteri. Kan? Ataupun orang dalam pejabat. Dia dengan kita ada persaingan nak naik pangkat. Dengki di dalam office. Saya pun pernah kena juga. Kan? Ketika kat UIA dulu ada juga orang dengki rupanya. Kadang-kadang yang dengki ni bukan tak ada ilmu, bukan calang-calang. Ustaz dengki kat saya. Ada. Apalah sangat saya, tak ada apa pun saya ni. Saya tak ada pangkat apa pun, tak payah nak dengki-dengki. Rupa-rupanya dia tikam belakang daripada saya. Macam mana saya tahu? Pelajar-pelajar cakap. Ustaz, dia kata, ada seorang ustaz ni, dia duduk cakap macam-macam dia sebut dekat dalam kelas dia. Supaya pelajar-pelajar dia tak pergi kuliah saya pada masa itulah. Rupanya ada dengki juga. Walaupun dia ustaz. Maknanya ada ilmu.
Tetapi penyakit hati, banyak lagi penyakit hati kalau nak sebut kat sini. Tapi kalau kita lihat, apa sahaja penyakit hati yang ada, maksiat hati yang ada dalam diri kita, maka dia akan menghalang keluarnya nurul iman, cahaya iman daripada diri kita. Dan apabila keluar cahaya iman itu terhalang dengan dosa-dosa hati tadi, maka kita tak boleh nak merasai kelazatan, kemanisan beribadah dengan ibadah-ibadah. Kita semayang, boleh semayang, pergi masjid tapi tak khusyuk. Tak khusyuk. Kita sedekah, ada duit, kita sedekah tapi tak ikhlas. Ada je benda yang kita nak. Kita tolong orang, tapi kita tolong orang supaya orang bagi sesuatu pada kita. Tuan, kita ada dengki, kita ada dendam. Ini perkara-perkara yang berlaku pada kehidupan kita. Baik tuan-tuan, apa natijah? Ya, bahayanya kalau kita tidak ada cahaya iman daripada hati kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita ada cahaya iman, Allah memberikan satu nikmat cahaya iman keluar. Kita pun merasai lazatnya ibadah yang zahir, lazatnya ibadah yang batin. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melihat sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan menjadi orang yang sentiasa mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah, tak takut dah dengan manusia. Contoh tuan-tuan, bila kita dapat makanan. Contohlah kita nak makan. Orang yang ada nurul iman, orang yang ada nurul Islam, dia akan melihat makanan itu, dia akan melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi dia rezeki. Ini perbuatan Allah bagi rezeki pada dia. Kemudian apabila dia nak melihat dengan pandangan iman, nurul iman, cahaya iman, maka dia bukan sahaja dia melihat ini perbuatan Allah, Allah bagi rezeki pada dia, makanan, minuman dan sebagainya tadi, tapi dia boleh rasa, hati dia rasa sifat Allah. Apa sifat Allah? Ar-Razzaq. Allah ni maha memberi rezeki. Ar-Rahman. Allah ni maha pengasih, maha timbul perasaan dia apa? Perasaan dia akan sentiasa mendekati Allah. Maka jadilah dia seorang daripada golongan al-muqarrabin. Jadi dia seorang al-muqarrabin dalam surah Al-Waqiah. Cuba baca malam ni, tengok surah Waqiah. Ada 3 golongan. Yang pertama ashabul yamin. Golongan ashabul yamin ni golongan yang ada Islam padanya. Nurul Islam, dia ada ashabul yamin. Golongan-golongan yang lebih dalam lagi, iaitu al-muqarrabin, ni golongan yang imannya tadi itu, cahaya imannya keluar, memancar. Maka bukan sahaja dia melihat perbuatan Allah, af'al Allah, dia boleh merasai sifat-sifat Allah. Apa sifat Allah? Ya Allah, rupa-rupanya Engkau sayang. Ya Allah, sayang ke aku, Kau bagi aku minum. Rasa Ar-Rahman Ar-Rahim, rasa dalam hati, sehingga dia boleh bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita hilang hari ini, tuan. Hilang. Kita tak rasa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tak rasa. Kenapa tak rasa? Rupa-rupanya kita tak proses dosa-dosa hati kita. Kita tak proses. Kita tak proses dosa-dosa fizikal kita. Kita tak proses. Kita tak buang. Kita tak rawat. Kita tidak bertaubat. Malahan kita tak tahu pun kita banyak dosa dalam tubuh badan kita, fizikal. Banyak dosa kita dalam hati kita, batin kita. Banyak amalan hati kita dosa. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita kena rasa. Jadi apabila kita merasai akan hakikat ini, maka kita pun semakin mendekatkan Allah. Itu yang digambar sebagai golongan al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Ini orang yang dekat dengan Allah ni,
Kan? Hati dia sentiasa hidup dengan zikrullah. Dia sudah masuk kepada orang yang berjihad pada jalan Allah. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Para duat, orang yang menyeru pada jalan dakwah. Orang yang mendidik manusia, al-murabbi, menjadi murabbi kepada manusia. Dia menjadi orang yang betul-betul boleh berkorban pada jalan Allah apabila cahaya iman telah keluar. Tuan-tuan rahmati Allah, apa bahayanya kalau seseorang itu tidak ada cahaya iman, tidak memancar. Bukan saja dia tak dapat rasa halawatul ibadah yang batin, bukan saja dia tak dapat melihat dengan mata hati dia, basirah dia itu sifat-sifat Allah bila dia keluar daripada dunia ini, tuan-tuan. Ketika sakaratul maut, kata para ulama yang mengkaji, dia kata apa? Mereka keluar tanpa iman. Mereka keluar tanpa iman. Jadi maknanya apa? Maknanya Islam dia mungkin ada, tapi iman dia tak ada. Kenapa? Tak sembahyang. Tapi kerana dia tidak menjaga, tidak mendidik hati dia supaya membuang sifat-sifat ataupun dosa-dosa hati dia. Sehingga akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Akhirnya yang berlaku ialah dia akan berada dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang tidak ada nurul iman. Ini rahsianya, tuan-tuan. Kenapa hari ini susah sangat manusia beriman, manusia Islam hari ini nak benar-benar mendekati Allah. Dia boleh semayang. Ada orang pergi haji, pergi umrah. Haji, umrah. Umrah tiap-tiap bulan pergi. Haji tiap-tiap tahun dia pergi. Dia buat semayang sebagainya. Tapi rupa-rupanya dia masih bersama dengan dosa dia. Dia masih bersama dengan dosa zahir dia. Dia tak nak bertaubat. Dia rasa dah okey dah. Dia semayang, puasa dah okey dah. Dosa hati dia tak mau bertaubat. Dia rasa dah okey dah. Aku dah okey. Rupa-rupanya Allah masih lagi menghalang dia untuk mendapat cahaya-cahaya yang sepatutnya. Yang ketiga, tuan-tuan, nurul ihsan. Nurul ihsan. Maka apa maksud nurul ihsan ini? Dalam hati kita ni, ulama-ulama tasawuf menggambarkan ada 7 lapis. Dan setiap satu lapis itu ada dia punya peringkat-peringkat dia. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah menggambarkan kepada kita tentang hati, dia hurai tentang hati dalam kitab dia Syirul Asrar dan sebagainya. Apa kata para ulama kita menggambarkan bagaimana gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang beriman itu, orang Islam itu, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu wa lam yara. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Melihat Allah. Maka sekiranya kamu tidak boleh melihat Allah, rasalah, ketahuilah bahawa Allah melihat kamu. Ini hadis sahih berkenaan dengan ihsan. Maka apakah maksud nurul ihsan ini? Tuan-tuan, apabila seseorang itu telah dikurniakan oleh Allah nurul ihsan, bukan hanya dia boleh melihat af'al Allah dan merasai halawatul ibadah zahir. Bukan sahaja dia boleh melihat sifat-sifat Allah dan dia merasa halawatul ibadah yang batin. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada seseorang itu dengan nurul ihsan, dia akan sentiasa melihat Allah dalam hidup dia. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Maka sekiranya kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Apabila Allah menggambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikat seorang hamba yang telah diberikan cahaya ihsan, maka hamba tersebut akan berada dalam satu suasana yang sentiasa bukan sahaja taqarrub dengan Allah,
menjadi golongan al-muqarrabin, dia juga akan sampai kepada suasana-suasana disebut al-wasilin. Dia akan menjadi orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala setiap ketika dan setiap saat. Musyahadah. Dia akan dapat melihat Allah bukan dengan mata dia, bukan dengan telinga dia, tapi dengan mata hati dia, dengan jiwa dia, dengan basirah. Nanti kita bincang tajuk basirah kemudian. Dengan basirah, dengan hati dia. Dia akan dapat melihat Allah dengan mata hati dia. Tuan-tuan, orang yang kenal Allah sampai peringkat boleh melihat Allah dengan mata hati, dengan basirah dia, maka orang tersebut tentu tidak akan meninggalkan Allah walaupun satu saat. Maka dia boleh memahami af'al Allah, dia boleh memahami sifat Allah, dan dia boleh merasai kebersamaan dengan Allah. Dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya bagi satu contoh. Saya baru hajar kepada saya baru kita bincang-bincang semalam kan. Kita kata kita baca zikir Allah, Allah, Allah. Ini sebagai latihan permulaan aja tuan-tuan. Kemudian saya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Kita sebut dengan lidah. Kemudian saya beritahu lepas lidah bersama dengan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya hati kita pun baca sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baca banyak kali. Kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ikutlah kita baca selawat. Astaghfirullah dan sebagainya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah sampai peringkat musyahadah dengan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bagi satu contoh. Zikir dia bukan lagi lidah. Zikir dia bukan lagi hati. Tetapi zikir dia ialah tanpa suara, tanpa huruf. Tak ada suara, tak ada huruf. Sentiasa dalam setiap saat mengingati Allah. Setiap saat memuji Allah. Setiap saat dia berada dalam keadaan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat orang yang telah Allah anugerahkan nurul ihsan. Subhanallah. Macam mana contoh tuan-tuan? Kita akan bincang detail kemudian. Tapi saya bagi sebagai dia punya frame dia. Apa ni? Dia punya kerangka lah. Kan? Macam mana kita zikir tanpa lidah tuan-tuan? Zikir tanpa suara, tanpa huruf. Tanpa suara, tanpa huruf. Macam mana tuan-tuan? Baik. Apabila seseorang itu telah bermusyahadah, apabila dia telah melihat Allah dengan mata hati dia. Dia bukan tengok dengan mata saja. Mata hati dia hidup. Mata hati dia bersih. Melihat Allah dengan mata hati dia. Maka ketika itu dia akan melihat sifat-sifat Allah. Dia akan melihat af'al Allah. Dia akan melihat asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah. Contoh apa tuan-tuan? Nama Allah As-Sami'. Allah Maha mendengar. Al-Basir. Allah Maha melihat. Apabila seseorang itu telah sampai satu peringkat, Allah anugerahkan dia dengan proses tarbiyah, dengan proses berjalan pembersihan jiwa dia dengan betul, maka akan sampai satu peringkat dia memahami sifat-sifat Allah. Contoh apa? Contoh Al-Basir. Apabila contoh kita masuk dalam satu bilik, tuan-tuan, kita masuk dalam satu bilik, katakanlah masjid. Apabila kita masuk bilik, kita tahu ada CCTV. Ada CCTV dipasang. Ada CCTV pasang. Kemudian kita tengok ada CCTV dan kita tahu ada orang tengok. Maknanya mungkin kalau kat masjid tu imam ke Bilal ke dalam bilik dia tengok kita. Tuan-tuan, apa kita buat? Kalau kita seorang perempuan duduk dalam tempat perempuan, tentu kita tak tukar baju kita, terlekong kita buka macam gitu aja kan. Sebab kita tahu ada orang tengok, ada CCTV. Ada CCTV tu tuan-tuan. Maka kita sembahyang, kita tak buat selekeh-selekeh, kita tak buat benda-benda yang karut-karut, kita jaga. Sebab apa? Ada CCTV yang melihat kita. CCTV tengok kita. Ada orang tengok kita, kita pun jaga perangai kita. Sebab ada orang tengok kan. Tuan-tuan, cuba bayangkan. Kalau kita faham, kalau kita rasa
Dan kalau kita boleh melihat dengan mata hati kita bahawa Allah ini Al-Basir, Allah ini Maha melihat, maka sudah tentu orang yang boleh merasai, yang ada nurul ihsan, yang boleh merasai akan Allah yang Maha melihat tadi, tentulah dia rasa Allah sedang melihat dia. Dia tengah duduk, dia rasa Allah melihat dia. Dia tengah makan, dia rasa Allah melihat dia. Dia tengah bekerja, dia rasa Allah melihat dia. Masuk tandas, dia rasa Allah melihat dia. Bukan kat masjid saja, dalam tandas pun dia rasa Allah melihat dia. Al-Basir, Allah Maha melihat. Maka tuan-tuan, seseorang yang dah faham dan merasai bahawa Allah melihat dia, sudah tentu tidak akan buat maksiat depan Allah. Dia akan jaga diri dia depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah dia seorang yang berzikir pada Allah. Dia berzikir dengan perasaan dia, rasa hati dia. Dia rasa Allah melihat dia. Dia rasa Allah mendengar, Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Dia merasai sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tadi. Sehingga akhirnya secara tidak langsung sebenarnya dia sedang berzikir kepada Allah. Tanpa suara, tanpa huruf. Tanpa suara, tanpa huruf. Maka jadilah dia seorang yang cukup dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadilah mata dia melihat dan aku melihat dengan mata dia. Dia mendengar dan aku mendengar dengan telinga dia. Maknanya Allah telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara konsep saya boleh cakap pada malam ni tuan-tuan, tapi secara proses macam mana kita kena bincang daripada masa ke semasa. Dia nak sebut kat sini, apabila seseorang itu telah sampai kepada nurul ihsan, maka ketika itu bukan sahaja dia merasai halawatul ibadah, zahir dan batin. Malahan dia akan sentiasa mengagungkan Allah setiap saat, setiap ketika, dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah ibadah dia itu seumur hidup, setiap saat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang begini tuan-tuan, datang ujian pada dia, maka dia akan tunduk pada Allah. Ya Allah, Engkau uji aku, ya Allah. Ya Allah, lemahnya aku, ya Allah. Maka hati dia tunduk pada Allah. Datang kesenangan, nikmat datang. Nikmat datang, kesenangan datang, harta. Mungkin dia dapat sesuatu yang baik, yang disuka. Maka ketika itu dia tunduk, ya Allah, Engkau uji aku dengan dunia, ya Allah. Engkau uji aku dengan kesenangan, ya Allah. Janganlah jadikan hati aku lalai, ya Allah. Jangan jadikan hati aku lupa denganmu, ya Allah. Datang kesenangan, dia bimbang. Datang kesusahan, dia bimbang. Bukan bimbang takut, tetapi dia rasa nikmat bersama Allah. Dia tak mau hilang. Maka kata Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata, siapa-siapa yang tidak dapat syurga di dunia ini, maka di akhirat dia tidak akan dapat syurga. Maka ditanya oleh sahabat-sahabat dia, wahai Tuan Guru, apakah maksud syurga kat dunia? Apa syurga kat dunia? Dia kata, itulah amalan yang terbaik, perkara yang terbaik yang ada di dunia ni. Apa dia, wahai Tuan Guru? Maka berkata Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata apa? Dia kata, sesungguhnya seseorang itu telah mencintai Allah dengan sedalam-dalamnya. Dia rindu dengan Allah. Dia sentiasa bersama Allah. Dia sentiasa mengingati Allah. Hidup dalam keadaan berkasih sayang dengan Allah. Hidup dalam keadaan merindui Allah. Hidup dalam keadaan sentiasa mengabdikan diri kepada Allah. Itulah hakikat syurga yang ada di dunia ini. Itulah yang terbaik yang ada di dunia. Siapa yang dapat masuk dalam syurga tersebut, maka dia akan masuk dalam syurga di akhirat. Siapa yang tak jumpa syurga ini, maka bimbang-bimbang di akhirat, Allah Ta'ala akan tahan daripada syurga di akhirat. Bimbang, Allah tahan daripada rahmatnya di akhirat. Kenapa? Dunia ni Allah bagi macam-macam. Tapi kita gunakan dunia ini untuk nafsu kita semata-mata. Kita gunakan dunia ini untuk kesenangan kita di sini. Kita tak gunakan apa yang Allah beri
untuk kita lebih dekat, lebih kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang penting tuan-tuan kita nak kena rasa malam ni. Saya sambung sikit daripada apa yang saya bincangkan semalam. Tauhid af'al. Dan tauhid af'al ni dia akan jadi teori. Kalau kita tidak faham akan realiti bagaimana nak prosesnya. Tapi apa yang saya bincangkan pada malam ni insya-Allah hanya sebagai mukadimah untuk memperkenalkan pada diri kita sama-sama, review balik bagi setengah yang dah tahu, untuk sama-sama kita melihat rupa-rupanya kita ni dah ibadah dah, kita ni dah semayang, dah puasa, mungkin kita dah baca Quran, dah zikir, tapi kita tak rasa apa-apa. Kita tak rasa kelazatan. Sebab itulah kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tinggal, kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita lupa. Jadi sebab apa? Rupanya kita tak rasa lagi kemanisan dalam ibadah. Dan bila kita tak rasa kemanisan ibadah, rupa-rupanya sebab dosa-dosa kita. Rupa-rupanya kita tak proses lagi diri kita duduk dalam tarbiyah Islam. Tidak proses lagi diri kita duduk di dalam dakwah Islam. Tidak proses lagi diri kita ini duduk untuk berjuang bersama-sama dengan Islam. Bila kita tidak proses, kita nampak yang lain lebih utama, maka ketika itu hati kita kosong daripada Allah. Hati kita kosong daripada Allah. Saya minta maaf tuan-tuan, apa yang saya cakap ni kalau ada tersilap. Saya tengok jam saya dah dekat-dekat aku 11. Jadi saya tak nak panjang-panjang. Insya-Allah kalau ada siapa-siapa ada soalan, boleh mesej kat saya. Kalau kat FB ni mungkin saya kurang tengok mesej. WhatsApp ke 016 208 8658. 016 208 8658. WhatsApp lah, WhatsApp Jadi siapa-siapa yang ada soalan boleh tanya, insya-Allah kita akan bertemu lagi besok. Memang saya tak buat iklan tuan-tuan. Sebab saya bukan penceramah bebas. Saya tak buat iklan tuan-tuan. Tuan-tuan panjang yang pada awal lain, share lah insya-Allah. Saya tak buat iklan sebab saya nak tengok siapa yang benar-benar nak aja akan datang untuk sama-sama dengan perbincangan ini insya-Allah. Cumanya bila saya bincang tentang akhir zaman nanti saya akan iklan sikitlah. Tapi untuk malam ni insya-Allah kita sasarkan selagi kita duduk dalam suasana yang kita kata kuarantin ni, selagi itulah kita cuba usahakan tiap-tiap malam insya-Allah. Dalam sejam ni pun dah lebih dah, saya minta maaf. Jadi insya-Allah tuan-tuan sampaikan kepada kawan-kawan kita dan doalah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang dipilih oleh Allah untuk terpancarnya nurul Islam, nurul iman dan nurul ihsan insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita baca doa rabitah insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamas 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa tawahadat 'ala nusrati syari'atik fasikillahumma رابطتها وأربطها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شاتي في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرنا على ترك الدعوة وترك التربية وترك الجهاد في سبيل الله. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.